Muhsin. Kemudian kaki tangan bahagian Untuk aku pula. urusan dakwah Jaim, Mana kamera? sahabat-sahabat yang lain, guru-guru yang Pakai. terlibat pada petang hari ini, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita pada petang ini kita diberikan kekuatan dan keizinan untuk sama-sama dalam majlis yang berbahagia ini untuk satu majlis ilmu. Majlis ilmu sempena program kita pada petang hari ini, program Iftar Jama'i peringkat Negeri Melaka 1443 Hijrah, Negeri Melaka. Jadi sebelum saya nak menyerahkan mikrofon ini kepada Ustaz, sedikit saya nak membacakan biodata Ustaz PU. Nama beliau ialah Muhsin bin Ahmad, dikenali dengan PU Muhsin. Beliau berasal daripada Negeri Sembilan, sekarang menetap di Hulu Lamat. Kini menguruskan sebuah resort damai Al-Kahfi. Beliau merupakan graduan Universiti Al-Azhar Kaira Mesir, pengajian bahasa Arab. Kemudian beliau juga pendakwah, pengenali program tahsin solat dan juga motivator lah. Tanpa meninggalkan masa lagi, saya mempersilakan Ustaz untuk menyampaikan perkongsian ilmunya pada petang hari ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita isi kejap sebelum kawan-kawan, sahabat-sahabat dan juga tetamu-tetamu kita hadir dengan kita berzikir insya-Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. 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 Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Kita selawat sikitlah kan, puji Allah, kemudian kita berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullahi salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bibismillah wa bilhadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah.
بأهل البدر يا الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله إلهي نجنا واكشف جميع أذية وصريف مكائد العدا والطوف بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله. Terlupa pula belum puasa. Air tak ada. Habis dah suara. Ceramah macam mana ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله على حبيبنا المصطفى سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang saya hormati, yang berbahagia Fadil Ustaz Khairul Anwar, tapi panggilnya Ustaz Roy. Sahabat saya dan semua para pengurusan di peringkat Jaim, para asatidzah, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, adik-adik, semua yang hadir, yang dalam perjalanan barangkali, alhamdulillah, dan tidak dilupakan ni nak panggil apa, pengalih bahasa kepada sahabat kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkatan, maghfirahnya dan segala kebaikannya kepada kita di petang ini dan pada bulan mulia ini. Kerana kita berada pada satu waktu yang mana pada setiap detik saatnya ini sedang berjalan waktu itu, dalam masa yang sama limpahan barakah rahmah daripada Allah jua sentiasa terus menerus mengalir di bumi Allah Ta'ala ini. Tetapi seperti yang kita tahu, apabila Ramadan ini tiba, Ramadan ini datang, semua kita masuk dalam bulan ini, tetapi hanyalah hamba-hamba Allah yang terpilih, yang direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala sahaja yang dapat menikmati barakahnya Ramadan ini. Maka kita ucapkan setinggi rasa syukur yang tidak berbelah bagi, sujud syukur kita, basah lidah kita mengungkapkan rasa terima kasih syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas keizinannya dapat kita berada di bulan yang penuh kebaikan keberkatan ini. Hadis
yang masyhur, mungkin kita selalu dengar juga, bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa riwayat, antaranya dalam Sunan ataupun dalam Musnad Ahmad, riwayat Imam Darimi, Imam Tirmizi juga meriwayatkan hadis ini, iaitu bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam seketika datangnya bulan Ramadan, hilal, bulan ini dalam istilah Arab ni ada beberapa kan. Kalau kita mengaji, kita ada hilal, kita ada Badr. Badr juga bulan, cuma Badr merujuk kepada bulan purnama, hilal anak bulan. Sebab itu kita kita qasidah, Tala'al badru alaina, kan? Kita sebut Tala'al badru alaina. Badru merujuk kepada Nabi, tapi Badru adalah bulan purnama. Kemudian kita ada Qamar, Qamar juga bulan. Jadi hilal, hilal iaitulah anak bulan. Baginda menyatakan apabila para sahabat meriwayatkan bahawa ketika hilal atau anak bulan Ramadan itu telah kelihatan, baginda sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon dengan permohonan atau permintaan, Allahumma ahilla alaina bil yumni wal iman. Ya Allah, ahilla, makna kurniakan kepada kami, bil yumni wal iman was salamah wal barakah. Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kepada Allah Subhanahu wa taala apabila masuk Ramadan, pengharapan baginda dan tentunya lah bersama dengan para sahabat tu, iaitu mohon kepada Allah al-yumni wal iman, iaitu mohon agar Ramadan ini dikurniakan kebaikan. Yumni makna kebaikan ataupun barakah juga, wal iman dan keimanan, wassalamah kesejahteraan. Maka dapat kita faham bahawa bila Ramadan datang, di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pengharapan baginda adalah inginkan dapat kebaikan Ramadan. Maka sekarang ini, di saat ini kita sedang berada di bulan Ramadan, bulan yang kita sebut tadi iaitu bulan limpahan barakah, bulan limpahan ganjaran. Syaban tempoh hari 30 Syaban atau bulan mana-mana pun, kita sedekah RM1, dengan hari ini kita sedekah RM1, tidak sama nilainya, ganjarannya tidak sama, berbeza. Walaupun nilaian fizikal ataupun dari segi materialnya itu RM1, tetapi di sisi Allah tidak sama, kerana Ramadan berbeza. Kita duduk di saat ini di bulan Ramadan, nanti di bulan lain ada lagi majlis forum perdana ke apa pun dapat kebaikan, pahala juga. Mungkin ustaz-ustaz, tokoh-tokoh ilmuwan yang lebih alim datang, tetapi tidak setanding kebaikan ganjaran Ramadan. Ini cerita Ramadan. Kerana itu kita dapat faham bahawa limpahan, saya sebut berkali-kali, limpahan maknanya melimpah ruah ganjaran Ramadan yang Allah kurniakan kepada ummah Muhammadiyah ini, yang tidak pernah Allah berikan kepada umat terdahulu. Tak pernah. Sebab itu Masya Allah Tabarakallah, jika kita menyelami nilai Ramadan ni, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita seolah-olahnya, saya sebut seolah-olahnya, seperti tidak akan ingin membiarkan satu pun daripada detik Ramadan itu berlalu dengan perkara sia-sia. Sebab itu kita faham bahawa di bulan Ramadan ni, hadirin hadirat semua, jangankan perkara kebaikan yang kita disuruh buat, ada perkara yang tidak haram pun kita disuruh tinggalkan. Kebaikan memang disuruh buat, tetapi ada benda yang tidak haram kita disuruh ditinggalkan. Yang haram memang kena tinggal. Makan, minum siang hari, suami isteri tak boleh bersama, banyak lagi lah bercakap benda sia-sia yang mengundang fitnah dan sebagainya, itu ditinggal. Tetapi ada perkara yang tidak pun berdosa juga sebolehnya disuruh untuk kita meninggalkan.
Bukan kerana benda itu berdosa, tetapi kerana ingin kita fahami bahawa Ramadan ini kesempatan yang amat sebentar untuk kita benar-benar menggarap kesempatan ini. Bahasanya menggarap maknanya tak mungkin ataupun tak sepatutnya lah bagi kita membiarkan saat-saat Ramadan ini berlalu tanpa kebaikan. Sebab itu dalam hadis yang juga masyhur, kalau kita ingat bagaimana suatu hari Nabi pernah ketika Nabi naik mimbar, naik anak tangga pertama, Nabi menyebut amin. Ingat tak hadis ni? Kan? Kemudian naik anak tangga kedua, Nabi menyebut amin. Naik anak tangga ketiga, Nabi menyebut amin. Ketiga-tiga anak tangga itu Nabi menyebut amin. Lalu para sahabat melihat keadaan itu lalu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau naik tangga kau sebut amin ya Rasulullah? Apa jawab baginda? Kerana seketika aku naik menuju minbar, Jibril datang mengungkapkan beberapa doa, yang mana aku mengaminkan doa Jibril tersebut. Bahasa kita hari ni kalau manajemen dan pengurusan, aku endorse lah kan, aku setuju dengan doa Jibril tu. Apa doanya? Nabi kata, Jibril berdoa, fawail, celaka. Celaka ni berat tuan-tuan. Hadirin hadirat, celaka ni satu celaka. Kalau kita orang Melaka ni, celaka macam mana? Orang Melaka ni ada bahasa-bahasa yang keras sikit, tapi dia okey je kan, sesama dia kan. Tapi Al-Quran ataupun hadis memberi sandaran ataupun gelaran itu kepada beberapa kelompok. Antaranya dalam hadis ni, celaka yang pertama iaitu kepada siapa? Orang yang ada mak ayah tidak mendapat kebaikan seketika ibu ayah atau salah seorang daripada keduanya masih hidup, tapi dia tak dapat kebaikan. Maknanya dia tidak berkhidmat kepada ibu ayahnya. Allahu Akbar. Kita ada mak ayah. Saya alhamdulillah mak saya ada, ayah tak ada dah. 74 mak saya alhamdulillah. Tapi saya sedih juga tak dapat nak duduk dengan mak sebab yalah mak duduk selesa dengan kakak dengan saya, duduk dengan kakak saya, tapi saya seminggu sekali ziarah, alhamdulillah. Pergi ziarah sekejap pun tak apa, 15 minit, setengah jam ada kesempatan saya pergi ziarah. Kerana kita tidak mahu, na'udzubillah, termasuk doa yang Nabi sebut atau doa yang Jibril bacakan itu. Orang yang ada mak ayah tidak mendapat kebaikan daripada kewujudan, adanya ibu ayahnya. Hari ini di akhir zaman, sebahagian anak-anak ni hantar mak ayah pergi pusat jagaan orang tua. Pusat jaga orang tua ni, ialah ada orang cakap ada bagus juga orang tua tu pergi, kerana di sana ramai kawan-kawan dia. Betul, di satu sudut tak dinafikan, tetapi bukan bermakna si anak ni tinggal terus mak ayah dia kan. Letak tu tak tahu dah hilang mana, serah bulat. Itu tak boleh. Itu wal'iyadzubillah boleh jadi termasuk di kalangan anak derhaka moden. Tinggal terus mak ayah, tak boleh macam tu. Tapi kalau dia tinggal mak ayah dia, mak macam mana duduk sana, oh seronok kawan mak, dua hari sekali datang ziarah, itu bawa mak dia balik datang hantar, itu tak apa. Itu okey, dengan mak dia pun seronok, sebab memang terapi juga untuk warga-warga emas ni dapat berinteraksi dengan orang yang sebaya dengan dia, itu tak dinafikan. Tapi kalau tinggal terus, na'udzubillah, itu bahaya. Takut termasuk di kalangan yang Nabi sebut. Itu doa yang pertama. Nabi kata amin. Tuan-tuan, jadi kita hati-hati. Rezeki kita ada mak ayah ni, apa nama dia, gudang pahala kita. Rebut, walaupun mungkin tak dapat khidmat 100%, mungkin adik-beradik lain jaga, tapi gunakan. Jangan sampai berbalah. Kita tengok, tapi biasa tengok dalam drama lah kan, dan drama ni kadang exaggerate sangat. Tapi tak dinafikan, memang boleh berlaku pun dalam masyarakat. Bergaduh-gaduh tak nak jaga mak ayah. Yelah, mak ayah dah tua, dah mungkin otak ataupun minda dah tak boleh berfungsi dengan baik. Sedih lah. Tapi anak-anak yang macam tu, wal'iyadzubillah, dibimbangi termasuk di kalangan yang Nabi sebut. Baik, itu yang pertama. Yang kedua apa dia? Iaitulah yang sekarang ni. Apa dia? Celakalah bagi orang yang mendapat mendapat Ramadan, tidak mendapat keampunan Allah. Yang ini berat. Ini kita bincang petang ni. Masuk dalam Ramadan semua kita.
bukan takat kita lah, kawan kita Aseng, Mutusami, Linggam, Maniam lah, semua apa bangsa yang ada kat bumi ni pun, apa agama sekalipun, semua masuk dalam Ramadan. Tak ada siapa pun terkecuali makcik. Semua masuk Ramadan. Soalannya, apakah semua makhluk atau semua manusia, insan-insan ini yang masuk ke dalam Ramadan ini, kesemuanya mendapat keampunan Allah? Kesemuanya mendapat kebaikan Ramadan, kesemuanya mendapat ganjaran yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala? Ini soalan dia. Sebab itu tadi kita baca doa yang telah saya bacakan tadi. Bagaimana Nabi SAW bila Ramadan sudah mula kelihatan tandanya, iaitu anak bulan datang, maknanya akan masuk Ramadan. Apa pengharapan Nabi? Berdoa agar Allah mengurniakan kepada baginda dan tentunya para sahabat juga, iaitu al-yumni wal iman, keimanan dan kebaikan. Ini pengharapannya. Sebab itu saya beberapa hari sebelum Ramadan tempoh hari, minggu lepas lah, hari 28, 29, sebelum itulah, dalam seminggu sebelum Ramadan, rancak orang panggil ceramah tazkirah ambang Ramadan. Saya ingat di sini pun begitulah. Kalau kita tanya, Masya Allah, Tabarakallah, macam mana perasaan menanti Ramadan? Oi, tak sabar, oi, seronok, oi, macam-macam, teruja, kan? Mudah-mudahan betul. Tapi bila kita tanya, teruja sebab apa? Kan? Tanya balik. Ni tanya diri kita ni, saya tanya diri saya sendiri. Teruja